Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu sekali lagi. Alhamdulillah. Sepatutnya kita bertemu selepas subuh, lebih kurang pukul 7 pagi sepatutnya. Tetapi hari ini ada urusan lain sedikit, maka kita lewatkan sedikit. Alhamdulillah ada masa sebelum solat Zuhur ni untuk kita bincangkan sedikit berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga berada dalam keadaan yang sentiasa sejahtera, ceria, dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya sangat bersyukur, gembira hari ini. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah insya-Allah muka surat terakhir daripada surah Al-Baqarah yang kita akan bincangkan hari ini, ayat 283 hingga 286. Kita dah bincangkan daripada surah Al-Fatihah secara ringkas. Sampailah hari ini insya-Allah, dengan izin dia, kita akan habiskan perbincangan kita, perkongsian kita dengan ringkas-ringkas ni daripada surah Al-Baqarah. Dan tak lama, dalam beberapa hari ni, 2 hari ni, kita akan masuk kepada bulan Ramadan dah. Kita akan menjalankan ibadah puasa. Dan mudah-mudahan ini juga memberi semangat kepada kita supaya terus istiqamah lah untuk terus menyelesaikan ayat-ayat dalam Al-Quran ini. InsyaAllah minggu depan, mudah-mudahan Allah bagi kita kekuatan dalam bulan Ramadan pun untuk terus masuk kepada surah yang baru dengan izin Allah, itu surah Ali Imran. Apapun, Alhamdulillah, semalam kita dah bincangkan ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, iaitu ayat yang ke-282. Itu berkenaan dengan perintah ataupun saranan, wasiat oleh Allah SWT supaya kita ini menulis hutang kita walaupun besar ataupun kecil. Itu satu saranan oleh Allah SWT untuk menjaga semua pihak agar tidak ada salah satu pihak pun teraniaya. Itu Allah SWT ajar supaya orang Islam ini ataupun manusia itu sendiri sepatutnya hidup dalam keadaan harmoni. Jika ada kesusahan dalam susah, maka orang yang senang membantu orang yang susah, dan juga orang yang susah pula jangan mengambil kesempatan pula di atas kebaikan orang yang memberi kesenangan, pertolongan. Begitulah kita manusia, begitulah sebaliknya. Jangan ada salah satu pihak pun yang menzalimi pihak yang lain, kerana Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Baik, setelah kita selesai menceritakan berkenaan dengan ayat 282, di mana Allah Taala ajar kepada kita siapa yang kena tulis, apa yang perlu ditulis, saksi, kena ada saksi dan sebagainya, dan bagaimana pula kalau transaksi itu adalah transaksi yang berkaitan dengan jual beli, yang bukan berkaitan dengan hutang. Maka Allah SWT ajar kepada kita perkara itu, Allah guide kepada kita. Semua itu supaya menjamin keharmonian. Hubungan itu bukan hanya dengan Allah SWT, hubungan itu perlu juga dijaga, hubungan kita itu dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu kita kata, orang yang menjaga hubungan dengan Allah SWT ialah sebenarnya orang itu menjaga hubungan dia dengan makhluk-makhluk yang lain, terutama saudara-saudara dia yang sesama Islam, dan juga saudara-saudara yang sesama insan, manusia itu sendiri. Dan juga sebenarnya Islam juga mengajar juga kita membuat baik kepada makhluk lain juga. Itu lengkap sekali sebenarnya, terutama dalam surah Al-Baqarah ini diturunkan setelah Rasulullah SAW ada negara dia sendiri untuk membina masyarakat yang harmoni, yang dia itu berpegang tonggak dia ialah takwa kepada Allah SWT, itu mengikut segala suruhan Allah SWT dan menjauhilah larangannya. Jadi jika sebenarlah orang itu beriman, dia tak ambil Islam itu separuh-separuh.
Dia tak ambil berkaitan ibadah khusus saja, tapi dia ambil secara keseluruhannya, termasuklah yang berkaitan dengan muamalat hubungan manusia itu dengan dunia. Kerana itu semua membawa pahala. Kalau salah bawa, dia boleh membawa pada dosa. Kalau salah bawa, dia akan menjadi pertanggungjawaban kelak yang menyebabkan kita sukar untuk masuk ke dalam syurga Allah SWT. Sedangkan syurga Allah SWT itu sentiasa terbuka kepada orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Baik, tayyib, tanpa kita melengahkan masa, tanpa kita buang masa lagi, kita terus kepada ayat yang ke-283, sambungan daripada berkenaan dengan perintah ataupun saranan oleh Sang Pencipta itu untuk menulis berkenaan dengan hutang itu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jadi Allah SWT berfirman. Allah melanjutkan firman dia daripada ayat yang terpanjang tadi. Allah lanjutkan lagi. Ayat tu dah cukup panjang, Allah lanjutkan lagi. Menunjukkan betapa pentingnya berkenaan dengan hutang ni. Sebab kalau tak diuruskan dengan betul, akan menyebabkan masalah, perpecahan, pergaduhan yang tidak dimahu oleh Sang Pencipta. Itu Allah tak mahu. Sebab Allah jadikan manusia itu untuk memakmurkan bumi, khalifah di muka bumi. Bukannya untuk menumpah darah. Bukannya untuk berkelahi sama sendiri. Jadi Allah kata, dan jika kamu berada dalam musafir, wa in kuntum ala safar, kalau kamu dengan musafir, lalu penterjemah kata lalu kamu berhutang atau bagi tempoh untuk hutang tu, seperti mana dalam keadaan dalam bermukim, tetapi walam tajidu, tapi tak jumpa. Sebab dalam musafir ni bukan macam bila kita bermukim, kalau kita sedang duduk kat tempat kita, kita kenal orang tu, kita kenal orang ni. Tapi dalam perjalanan kita terpaksa berhutang, walam tajidu katiban, tak jumpa orang nak menulis. Jadi tak ada orang nak tulis. Kita pun tak erti nak tulis sangat tentang hutang ni. Misalnya, farihanum maqbudah. Maka apa yang kamu kena buat ialah hendaklah dia adakan barang gadaian untuk dipegang. Jadi ini adalah ajaran oleh Allah SWT bagaimana untuk menguruskan ketika hendak berhutang dalam keadaan musafir. Bila nak cari penulis, tak kenal orang. Jadi bukan suatu benda yang mudah. Tapi macam mana pun hukum untuk menulis itu tetap berjalan. Kena carilah juga, kena usaha. Kalau tak ada jumpa, barulah akhirnya Allah kata ada jalan yang lain. Sebab Islam tu mudah, Islam tu sentiasa memberi jalan keluar. Kalau susah nak cari penulis, susah nak cari saksi, maka kena ada barang gadaian. Yang tu dia. Barang tu mesti ada harga lah. Selalu dia akan lebih berharga daripada jumlah hutang itu. Contohnya mungkin hutang 1,000 tapi kita beri cincin yang harganya 2,000. Jadi kenapa kita bagi cagaran ni? Supaya mudah untuk orang tu bagi hutang kepada kita. Sebab dia pegang barang yang lebih mahal daripada apa yang diberi. Bila orang pegang barang yang lebih mahal, tentulah hutang itu akan lebih terdesak untuk membayar hutang itu kembali. Jadi kita pun fikir, aku naklah cincin tu balik. Cincin tu mahal kan. Misalnya, ataupun nak pula kalau dia adalah hadiah daripada orang dan sebagainya. Jadi ini juga sebenarnya, ayat ini sebenarnya bukanlah untuk hadkan pegangan barang ni hanya untuk masa perjalanan. Kalau bukan dalam musafir pun, kita boleh minta orang yang berhutang tu bagi kita barang gadaian. Seperti mana Rasulullah pernah gadaikan baju besi dia kepada orang-orang Yahudi. Dan itu berlaku. Cumanya ini Allah nak bagi tu lebih-lebih lagi dalam perjalanan. Kita mungkin tak kenal orang tu, jadi kita nak hutang, ataupun kawan kita nak hutang. Jadi dia kena ada sesuatu yang memberi ketenangan kepada orang yang nak beri hutang itu. Jadi Allah SWT ajar kepada kita, kalau tak ada orang nak jadi saksi, tak ada orang nak jadi penulis, apa yang kita nak buat sebagai jaminan supaya kita nak bayar hutang kita balik ialah dengan barang gadaian. Itu Islam tu sangat mudah memberi penyelesaian kepada umat dia. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Tapi manusia yang menyusah-nyusahkan dia. Itu sebenarnya Allah SWT ajar kepada kita. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Islam ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang jubut. Islam itu memberi jalan keluar. Islam itu memberi kita petunjuk. Sebab Islam itu, Quran itu datang sendiri untuk mengajar manusia manual book tu untuk tunjuk bagaimana untuk menjalankan kehidupan ini. Sebab itu kita lihat
Rasulullah SAW ni walaupun dia ketika tak dalam musafir, dia pernah gadaikan perisai beliau kepada seorang Yahudi. Padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Kalaulah dekat dalam bermukim pun masih boleh perlukan ada kepada penggadaian, tentu sahaja dalam perjalanan lebih-lebih lagi lah memerlukan perkara tersebut, sebab sukar untuk mendapatkan saksi ataupun mendapatkan orang untuk menulis tentang hutang itu. Jadi Allah SWT lanjutkan lagi. Jadi Allah SWT kata, kalau fa'in amina ba'dukum ba'da, tetapi kalau orang beri hutang itu dia percaya, dia rasa aman, dia kata tak ada masalah, dia percaya, fa'in amina, dia percaya, ba'dukum ba'da, saling mempercayai. Mereka ni orang-orang yang kenal. Misalnya kita tahu tentang kejuruan, kita pernah bermuamalat dengan dia, ada transaksi dengan dia misalnya, saling percaya mempercayai, falyu'addil ladzi atumina amanatah. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, tak payahlah bersurat, tak payah saksi barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercaya itu menyempurnakan bayar hutang yang diamanahkan kepadanya. Wal yattaqillaha rabbah, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah SWT. Tuan-tuan, bukan senang orang nak bagi kepercayaan kepada kita. Jadi Allah SWT kata, kalau orang tu kata tak apalah, nak cari penulis pun susah, nak cari saksi pun susah, nak gadai pun kita bukan ada barang gadaian. Kalau ada barang gadaian, taklah kita nak minta-minta misalnya. Jadi Allah kata, fa'in amina ba'dukum ba'da, kalau satu pihak memberi amanah kepada pihak yang lain, maksudnya saling percaya sama sendiri. Jadi boleh bagi hutang tanpa barang gadaian. Tetapi Allah kata, Allah ingatkan, kena buat apa? Falyu'addil ladzi utumina amanatahu. Apa Allah kata? Falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Hendaklah orang yang dipercaya itu menyempurnakan amanah yang diamanahkan kepadanya. Hendaklah orang yang berhutang tu sempurnakan amanah, bayar hutang. Orang dah bagi kepercayaan, jangan lari pula, jangan ambil kesempatan. Itu Islam tak ajar perkara tersebut. Orang dah tolong kita, maka kita jangan membuatkan orang hilang kepercayaan. Kalau kita buat orang hilang kepercayaan, maka itulah last, pertama dan terakhir orang tu tolong kita. Dan bukan saja orang tu sahaja, tentu saja dia kalau zaman kita ni kena viral lah, menyebabkan orang lain pun hilang kepercayaan kepada kita. Bahkan boleh dia ambil tindakan undang-undang pun kalau pada zaman kita ni. Tapi kalau dia kata tapi kalau orang tu dah percaya, maka kita kena bila dah masa nanti kena tunaikan balik. Dan kalau kita lihat dari sini juga, kalau ada barang gadaian misalnya, pemberi hutang itu sedang memegang amanah orang, dia kenalah simpan barang itu baik-baik. Jangan jual pula. Kalau katalah memang dah bagi barang gadaian, maka orang yang memegang barang gadaian itu janganlah suka-suka jual sebelum sampai masa yang dijanjikan oleh penghutang untuk bayar hutang. Jadi dua-dua kena jaga. Yang berhutang bayar hutang seperti yang dijanjikan. Yang pegang barang gadaian mesti jangan jual selagi mana belum sampai kepada tempoh yang dijanjikan. Jadi kalau dah janji nak bayar dalam masa 3 bulan, kenalah cuba sedaya upaya untuk bayar dalam masa 3 bulan. Dia punya key dia, kata kunci dia, wal yattaqillaha rabbahu. Tawakallah, takutlah, bertakwalah, wal yattaqillaha rabbah. Bertakwalah kepada Tuhannya, wala taqtumus syahadah. Jangan sembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Jadi Allah SWT jelaskan maksud dia, semua amanah ni dapat dipenuhi, kita dapat jalankan, laksanakan tanggungjawab ini, amanah ini, kalau kita ada takwa kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, kita dah ulang banyak kali, takwa takwa itu di sini. Jadi takut kepada Allah, kita rasa bahawa Allah itu melihat kita, kita rasa Allah tahu, merasai bahawa Allah tahu apa sahaja tindakan kita. Takut pada Allah, kita betul-betul kena takut kalau tak ada memenuhi amanah dan janji itu, takut Allah akan murka. Bayangkan Tuhan yang by default dia Ar-Rahman Ar-Rahim, semua orang akan masuk syurga dengan rahmat dia, melainkan orang yang enggan, tiba-tiba kita masuk dalam neraka, tiba-tiba orang marah kepada kita. Jadi kita kena takut atas perkara tersebut, takut hilang kasih sayang Allah SWT. Kita takutkan kalau mak ayah tak sayang kita, pasangan tak sayang kita, anak-anak tak suka kat kita, kita sepatutnya lebih takut kalau Allah SWT benci kat kita, murka kat kita. Kita kena ada perasaan takwa ni. Jadi kalau kita tak ada perasaan takwa ni, maka tentu saja susah untuk menunaikan amanah oleh Allah SWT ini, perjanjian ni.
Amanah ni tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT adalah kepercayaan daripada orang yang memberi terhadap yang diberi atau yang diberi, yang dititipkan, diamanahkan. Jadi dia apabila kepercayaan tu ada, maka orang yang dah bagi kepercayaan tu dia mengharapkan supaya dapat balik. Maka jangan, untuk kepada para saksi termasuklah diri sendiri, kalau tak ada saksi lain, dia bersaksi atas diri dia dan saksi dia itu adalah Allah SWT, maka dia jangan sembunyikan persaksian. Yang ni jangan kurang, jangan lebihkan ataupun tak menyampaikan sebaik atau tidak menyampaikan sama sekali baik yang diketahui oleh pemilik maupun yang tidak diketahui. Dan barang siapa yang sembunyikan, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hati dia. Jadi kita menunjukkan bahawa Allah SWT tak tahu. Jika hati itu berdosa sebenarnya, maka seluruh anggota tubuh juga akan berdosa. Nabi SAW dia kata sesungguhnya dalam diri manusia tu ada segumpal darah dan segumpal yang daging. Apabila dia baik-baik seluruh jasad dan bila dia buruk, buruklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa dia ada qalb. Diterjemahkan sebagai jantung hati. Jadi Allah SWT diingatkan semua orang supaya bahawa Allah SWT tahu, maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, walau sekecil apapun pekerjaan yang jelas, zahir ataupun tersembunyi yang dilakukan oleh anggota badan ataupun hati. Jadi Allah tahu segala-galanya. Jadi kalau bahasa kita jangan play-play lah, jangan main-main. Sebab Allah SWT mengetahui. Kalau siapa yang sembunyikan persaksian, berdosa hati ni juga maksudnya hati dia ni, jantung dia ni ada masalah. Kemudian Allah kata wallahu bima ta'maluna alim. Ingat, Allah tu sentiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setiap apa yang kamu buat itu tidak akan terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena ingat wallah dan Allah dengan apa yang kamu lakukan, setiap apa. Kadang-kadang kita sendiri pun tak sedar apa kita buat, lupa kan. Tapi Allah tak pernah lupa. Tuan-tuan bayang Facebook kita misalnya, media sosial kan. Kita dah biasa dengan dia. Kadang-kadang kita menulis kan, sudah hati kita menulis. Marah kat orang ni, marah kat orang tu. Dia, lepas tahun lepas, 2 tahun lepas tu dah lupa dah pun, tiba-tiba dia muncul balik dalam memori. Kita pun lupa kita pernah tulis perkara tersebut. Mungkin orang yang kita kata tu pun dah meninggal dah pun. Kalau kita nak boleh letak worst case scenario kan. Tapi Allah tak pernah lupa. Kalau dalam media sosial pun boleh rakam perkara tersebut, apa tak lagi Allah SWT. Allahu bima ta'maluna alim. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Yasin, setiap yang kita buat ni ada asar, ada jejak dia. InsyaAllah, seolah-olah ada kamera Allah SWT tu di mana-mana. Jadi ingatlah bahawa Allah tu sedang memerhatikan kita, apa sahaja yang kita lakukan, kita pinjam, kita pegang barang gadaian, kita sendiri akan jadi saksi. Cukuplah kamu sebagai hisab jadi kamu, kata Allah dalam ayat lain. Jika kita jadi saksi, kita sembunyikan persaksian, Allah SWT lihat dan Allah akan balas perbuatan tersebut. Itu dia. Jadi kena hati-hati. Jangan kita kata, tak apa dengan orang, tak apa. Tak apa ni orang bukan Islam ni, orang kafir, tak apa. Jangan kerana orang kafir tu nanti menyebabkan kita tak cium bau syurga pula. Wa may ya'tumha fa innahu athimun qalbuh. Siapa sembunyikan persaksian dia orang yang berdosa jantung hati dia. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah dengan setiap apa yang kamu lakukan sangatlah mengetahui. Kemudian kita terus kepada ayat yang kita hafal ni. Ayat 284, ayat 285, ayat 286 yang kita amalkan. Di mana sebenarnya ayat ni sangat istimewa. Ada hadis, lebih kurang maksud hadis dia. Ya. Diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim, ada berkenaan diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dia kata lebih kurang maksud hadis dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni dalam riwayat Muslim, Rasulullah ni dibawa sampai Sidratul Muntaha, sampai berada di langit ketujuh. Yang berada di langit ketujuh, di situlah apa yang diberi di sana diringkaskan lebih kurang maksudnya perawi hadis dia cakap, dia tambah, dia kata yang Rasulullah ni dapat 3 perkara ketika dia Mi'raj di langit tu. Apa dia dapat? Dia dapat 5, baginda dapat solat 5 waktu sehari semalam. Dan dia juga sebenarnya diberi apa? Ayat-ayat penutup pada surah Al-Baqarah. Bayangkan, Nabi dapat ayat ni ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Dan juga apa lagi yang dapat di sini? Apa Nabi dapat? Nabi dapat keampunan bagi umatnya yang tak menyentuhkan Allah dengan sesuatu pun.
Adam, bayangkan Nabi berada di langit dan Allah SWT tetap ambil cakna berkenaan kita. Allah bagi surah Al-Baqarah ini dan Allah bagi keampunan kepada orang yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Jadi bila kita baca ayat ni, benar-benar kita kena rasai bahawa ini adalah benar-benar datang daripada Allah SWT. Dan Allah SWT bagi tahu tentang ayat ni, antaranya Allah tidak akan membebankan manusia itu lebih daripada sepatutnya. Sebab tu dekat rapat, Nabi sepatutnya dapat lebih daripada berapa 5 rakaat, tetapi Nabi Allah kurangkan atas rahmat Allah SWT kepada kita. Jadi 5 waktu sehari semalam tu pun dah jadi berkat dah untuk kita. Bayangkan kalau 50, kalau 500, kalau 5,000. kalau lebih daripada itu, manalah mampu kita. So ini semua dapat kita lihat, kita baca ayat ni, kita ingat ini rahmat Allah SWT. Nabi dapat perkara ni, ayat ini ketika Nabi berada di Sidratul Muntaha. Wallahu a'lam. Jadi kita baca ayat ni, kita teringat, ya Allah, baiknya Allah SWT. Baiknya Allah SWT bagi keringanan kepada kita. Bagi ayat ni untuk kita. Ini sebagai peringatan lah bahawa Allah SWT ni sayang kepada kita. Dengan syarat kita nak sayang kepada diri kita sendiri. Dengan cara apa sayang kepada Allah SWT? Sayang diri sendiri dengan cara apa? Dengan mengikuti segala perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan dia. Jadi bila dah habis pasal hutang ni, Allah kata lillahi ma fis sama. Tentang menulis hutang ni, Allah kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ni kita hafal dia, kecil dah hafal dah. Ustazah suruh kita hafal. Alhamdulillah. Hanya milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Milik Allah. Apa sahaja. Allah yang cipta, Allah yang milik Allah. Kita kadang-kadang ada orang kepayaan untuk buat rumah ke, buat kereta. Tapi kereta bukan milik dia. Pinjaman semata-mata. Kita beli kereta, kita mahal-mahal beli hutang dengan bank dan sebagainya. Bukan milik kita. Habis Allah kata, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Untuk Allah, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah. Kepunyaan Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kamu melahirkan apa yang dalam hati kamu, atau kamu sembunyikan, nescaya Allah akan menghitungkannya dan menyatakannya kepada kamu. Yuhasibukum, Allah akan hisapnya bihillah. Kemudian Allah kata wa yaghfiru liman yasha. Dan Allah itu memberi keampunan kepada dia siapa yang dia kehendaki. Wa yu'azzibu man yasha. Dan dia azab kepada siapa yang kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas setiap suatu perkara, dia berkuasa atas setiap sesuatu. Itu Allah SWT, Tuhan kita. Sangat hebat, sangat agung. Apa saja, bahkan nyawa kita, bahkan pasangan hidup kita, anak-anak kita, semua itu adalah milik Allah SWT. Nafas kita ni, oksigen kita, apa sahaja, internet sebagai semua di bawah genggaman Allah SWT. Di bawah kekuatan milik Allah SWT. Semuanya Allah SWT yang punya. Sebab tu Nabi Allah Sulaiman bila dia dapat satu perkara yang menarik depan dia, dilihat Allah izinkan untuk Arash, Ratu Sabak tu berada di hadapan dia, kata hadza min fadli rabbi liyabwani ashkuru wala akfur. Lebih kurang perkataan tu. Jadi atau maksud dia, lebih kurang maksud dia, ini apa? Ini adalah kurniaan Allah SWT untuk uji aku, sama ada aku syukur atau aku kufur. Sekejap tu kan. Ini apa yang Allah ajar kepada kita ialah apabila Allah bagi sesuatu, kita lihat kepada Nabi Allah Sulaiman itu sendiri, bila dia dapat kurniaan oleh Allah SWT. Dia tak kata ini kehebatan aku. Dia kata ini adalah apa? Untuk menguji aku. Sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Itu sebenarnya yang Allah SWT ajar kepada kita. Jadi apa yang ada daripada kita ini sebenarnya bukan milik kita. Bukan milik. Tak ada satu pun adalah milik kita. Semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah jelaskan dalam ayat ini. Allah kata lillahi ma fis sama
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala apa yang ada di langit, ada yang di bumi adalah kepunyaan Allah. Jadi kita kena lihat, kalau Allah itu memilihi langit dan bumi, maka pasti kita ni juga adalah milik Allah. Kalau kita ni milik dia, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah, dia boleh buat apa saja yang dia nak dengan kita. Sebab dia kata kita hamba. Allah master, kita ni slave. Hamba ni tak ada hak sebenarnya. Tapi Allah je yang rahmat dia nak bagi kita hak. Jadi kita bagi kita harta sikit, pinjam kat orang, bagi kat orang. Sedekah kat orang. Dia bagi kita kepandaian untuk menulis, tulis, tolong orang. Ada kepandaian belajar sikit, bukan nak buat bergaduh dengan orang, kita tolong ajar orang. Mana orang buat benda-benda yang dia tak tahu kerana kejahilan mereka, jangan kutuk dia, jangan gilawan dengan dia, bimbing dia perlahan-lahan. Itu kerja kita. Allah bagi kita amanah, kita pandai sikit, lebih sikit dari orang lain, tolong orang. Itu dia. Sebab tu Allah kata apa? Apa sahaja di bumi sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah. Ilmu yang kamu ada ni pun, kalau Allah tak ada kamu accident, hilang otak rosak, terus hilang habis, terus tak ada apa tinggal. Apalah kita adalah title apa, maulana ke ustaz ke apa ke doktor ke apa ke profesor ke, kalau tiba-tiba Allah takdirkan kita hilang ingatan, habis ilmu kita hilang begitu saja. Sebab tu Allah kata wa in tubdu ma fi anfusikum, dan jika kamu lahirkan apa yang dalam jantung kamu, ataupun autukhfu, ataupun kamu sembunyikannya. Apa dia? Kamu sembunyikan niat tu dalam hati. Seperti mana iblis asalnya dia itu sembunyikan rasa dengki dia awal-awal kepada Nabi Adam AS. Allah kata Allah tahu dah, awal Allah tahu dah. Allah tahu apa yang tersembunyi, Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Kemudian dia zahirkan penentangan dia, lagilah Allah tahu. Allah tahu sama di sisi Allah, kamu bagi tak tahu ke, kamu tak bagi tahu ke, sama sahaja. Jadi kita pun zaman kita ni, kita ingat kan, kalau orang yang belajar bab macam polis misalnya, dia boleh baca body language, bahasa tubuh pun dia tahu orang ni tengah sembunyikan sesuatu. Mak kita lah tengoklah, kalau kita senyap apa, dia boleh tahu kamu ni ada masalahnya kan. Orang kita rapat dengan orang, apatah lagi kalau kalau Sang Pencipta itu sendiri, pastilah dia yang cipta kita, dia tahu apa sahaja yang ada dalam hati kita, kelemahan kita, kekuatan kita, semua dia tahu. Jadi Allah nak ingat kita apa sahaja, bahkan lintasan hati kita pun, kita rasa dengki kat orang apa, semua itu Allah mengetahui dia. Yang sangat mengerikan, Allah kata yuhasibukum bihillah, dan saya Allah akan hitung dia. Tak ada satu pun yang terlepas. Kita lupa, tetapi Allah tidak akan lupa. Sebab tu Allah tu apa saja, sebab tu Allah kata seluruh apa sahaja alam raya ini semua ciptaan Allah, milik dia. Dia pengelola, dia pengatur, dia semua tunduk kepada dia, suka ke tidak. Sebab tu ada dalam ayat lain surah Ar-Ra'd, Allah kata hanya kepada Allah lah maksud dia sujud patuh segala apa yang di langit dan bumi, baik dengan kemahuan dia sendiri ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang. Jadi kita lihat bahawa kepemilikan Allah SWT itu mutlak. Pemilikan kita itu tidak mutlak. Kita pinjang saja. Sebab tu Allah kata apa sahaja yang kamu buat, bahkan apa yang tersirat dalam hati. Sebab tu ada ulama ada pendapat bahawa seolah-olah dia kata, ada ulama kata tak, Allah tak ambil tanggungjawab apa dalam bisikan hati. Sebab Allah tak berbani sesuai melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Tetapi ada pula ulama kata tak, Allah ambil juga kira apa yang dalam hati. Rupanya kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, dia terpulang kepada darjat tingkatan apa yang tersirat dalam hati. Dia ada macam-macam, dia ada pelbagai, dia ada tingkat-tingkat. Maksudnya ada yang Allah ambil tindakan, ada yang Allah kata tak apa, ini lintasan hati sahaja. Kalau menurut tafsir Misbah ni, dia kata ada yang dinamai sebagai hajis. Itu sesuatu yang terlintas dalam fikiran secara spontan. Betul dia akhir macam tu je. Kita terfikir je habis. Selalunya Allah tak ambil tindakan. Ada yang khatir, yakni yang terlintas sejenak kemudian terhenti. Kemudian ada yang tingkat ketiga adalah apa yang dinamai sebagai hadis nafs. Yakni bisikan-bisikan hati dari saat ke saat muncul dan dia bergejolak. Dan juga adalah kehendak melakukan sesuatu sambil memikirkan cara-cara untuk mencapai dia. Nak rompak, dia akan cuba untuk sampaikan. Kalau tak rompak bukan sebab dia tak nak, sebab dia tak mampu. Tapi dia ada. Ada juga, dan dia lebih kuat lagi, azam. Kan kita azam kan? Yakni dia bulat, dia tekad, dia nak buat. Apa pun jadilah. Jadi yang dimaksudkan dengan apa yang sembunyi dalam hati adalah azam. Ain, zai, mim. Azam. Yang betul-betul dia nak buat, dalam hati dia nak buat, tapi dia belum capai tingkat untuk dia belum sampai lagi
cara untuk mencapai ni misalnya. Jadi dia kata itu terpulang kepada bagaimana kita berfikir. Kalau lintasan hati sekadar lintasan biasa-biasa, yang itu Allah tak ambil tindakan. Tapi kalau memang dia nekat nak buat, walaupun belum buat, Allah akan ambil tindakan. Perasaan dengki dia. Kalau bila kita dengki, dia akan bagi kesan lah kepada perbuatan dia. Kita sentiasa tak suka dengan orang dan sebagainya. Kalau ada peluang kita nak jatuhkan dia. Yang itu. So kena hati-hati. Berdoa Allah SWT, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya yang wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku ini dalam agamamu. Jangan kita ada perasaan hasad dengki, jangan kita ada perasaan yang benci kepada manusia, niat nak zalim manusia, jangan. Allah kata yuhasibukum bihillah. Dan saya Allah akan hitung dia. Kalau zahir sembunyi, Allah tahu, dalam kedukaan Allah akan hisap amalan kita. Maksudnya Allah akan berkira juga apa dalam hati. Bergantung pada apa yang kata dalam hati. Bukan lintasan hati yang macam tu saja, tapi apa yang telah azam dalam hati. Maksudnya yang Allah azab tu bukan lintasan sahaja dalam hati, tapi apa yang ada dalam azam dalam hati. Kalau memang dah ada kesungguhan dalam hati untuk melakukan sesuatu, barulah diambil kira. Kalau setakat lintasan saja, tak dikira lagi. Sebab tu kita kata Allah tak berbani manusia dengan sesuatu yang kita tak sanggup. Kadang-kadang kita terfikir juga. Bisikan-bisikan syaitan kan, kita kan terfikir. Tapi yang itu Allah tak susahkan kita. Sebab apa? Sebab Allah kata fayaghfiru liman yasha. Dia ampun bagi siapa yang kendaki. So bila kita dah berjanji dengan orang, dah jadi saksi, jangan tipu hutang, jangan tambah hutang dan sebagainya. Kalau kita buat salah ke apa, ada niat nak buat salah, kita minta ampun kepada Allah, bertaubat. Dan Allah sudi. Fayaghfiru liman yasha. Allah mampu untuk mengampunkan segala dosa kita. Kalau dia kehendaki, maka sebab dia boleh ampun kalau dia nak, maka kita lah kena minta kat dia. Minta ampun kepada Allah SWT. Allah, kadang kita rasa ada orang puasa ni bulan Ramadan, ada orang tunggu-tunggu, ada orang kata alamak sebulan aku nak puasa ni, masalah untuk aku ni. Sebab ada orang tak sama dia punya tahap keimanan dia. Jadi kita kena bersasa beristighfar. Habis solat kan Nabi ajar kita. Habis dia Assalamualaikum warahmatullahi. Kita kata Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wa ikram. Ya Allah, ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Ampunilah ya Allah. Dalam solat macam-macam benda fikir. Hutang ni, hutang tu. Kadang terfikir, tengok dalam TV, movie kita tengok. Terpandang aurat yang tak sepatutnya kita lihat, yang bukan hak kita terfikir dalam sembahyang sebagainya. Kita minta ampun kepada Allah Taala. Allah tak hukum atas perkara kita yang tak sengaja. Jadi kita dapat lihat bahawa lafaz ghafur tu daripada segi bahasa tu kan, fayaghfir ni dia asal perkataan dia maksud je menutup. Dari sini kalau kita faham, bila kita kata astaghfirullah, kita bukan sekadar minta Allah untuk maafkan kita, ampunkan kita, itu tentu sekali, tapi kita minta Allah tutup aib kita. Tutup. Ya Allah, aku buat salah semalam. Kau orang tengok aku depan aku baik semua. Orang ingat aku baik, tapi Allah aku buat belakang orang ni, kau tahu. Sendiri-sendiri duduk dalam bilik, sendiri fikir, duduk hayal, fikir apa. Dengan solat tu, pegang tasbih tapi hayal ke lain. Ya Allah kata fayaghfiru liman yasha. Kita minta Allah apa? Ghafara tu dari segi bahasa tutup. Dari sini kita dapat faham bahawa ada perasaan tak elok, kita minta Allah tutup. Kampus terus, jangan pergi. Jangan teruskan. Allah tutup saja. Dan juga Allah tutup aib kita daripada diketahui orang. Kita minta. Sebab kalau Allah, orang tahu aib kita, habis. Orang tak nak kawan dengan kita. Itu. Jadi itu banyak sekali. Kemudian Allah kata wa yu'adzibu may yasha. Dan Allah tu siksa siapa yang dia kehendaki. Dan kalau Allah nak juga siksa kita, kita tak boleh buat apa-apa. Kerana Allah tu maha adil. So hati-hati. Jangan zalimi orang. Kadang-kadang minta ampun ke Allah, tapi urusan dengan orang lain masih lagi zalim orang. Allah Akbar. Kadang kita baca ngeri. Kita lupa Allah SWT. Allah tu baik, Allah boleh ampun kita anytime. Tapi manusia, dengan manusia bukan senang. Sebab Allah kata, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas setiap sesuatu. Kenapa? Kita tak boleh buat apa-apa. Sebab apa? Sebab Allah tu maha kuasa.
Kita sedar kita ni hamba, dia Tuhan. So kita meraya kepada dia. Kita buat apa saja yang Allah suruh, terjauhi apa larangan dia sebab Allah. Jangan persoalan, kenapa macam ni, kenapa macam tu, macam Quran tak ada relevan dan sebagainya. Banyak sekali. Sedangkan kita ini sebenarnya hamba Allah SWT. Tapi hamba Allah SWT, Allah kata, Allah ampun. Sebab tu Syekh Mutawali Asy'arawi dia kata, ketika Allah ajak kita beriman kepada dia, maka dia beri kita pilihan. Dia bagi kita pilihan. Dia kata pilih. Sebab tu apa sahaja yang kamu nak masuk syurga itu pilihan. Kamu nak masuk neraka itu pilihan kamu. Sebab tu ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis kursi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis kursi Allah berfirman, aku sesuai dengan sangkaan hamba-Ku terhadapku. Aku bersama dia ketika dia sebut aku. Jika dia sebut aku dalam hati dia, maksudnya suang-suang, tak ada dekat depan orang, tak zahirkan, tak ada tulisan Facebook apa semua, senyap-senyap antara dia je dengan Allah. Aku pun menyebutnya sedemikian. Jika dia sebut aku dalam satu kelompok, aku akan menyebutnya dalam kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Apabila datang mendekat kepada aku sedekal, aku akan datang dekat kepada yang sahasta. Dan bila dia dekat kepada aku sahasta, aku akan dekat kepada yang sedepa. Kalau dia datang kepada aku berjalan, aku akan datang kepada yang berlari. Hadis riwayat Muslim. Demikian. Allah SWT tu bagi peluang kepada kita. Siapa yang ingat Allah, Allah akan ingat dia. Sebab tu ada hadis, saya tak ingat riwayat siapa, maksud hadis lebih kurang. Kelak di akhirat, Allah SWT dia akan hisap semua orang. Dan orang yang ada kesalahan, yang disenyap-senyap, dia sembunyi-sembunyikan kesalahan, orang yang tak tahu, Allah akan berdua saja dengan bahasa, dengan izin. Bila Allah tanya, kamu buat macam ni ke, kamu buat macam ni ke? Ya, aku buat, ya Allah, aku buat. Dan Allah kata, Allah dah tutup aib kamu di dunia, Allah tutup, maka aku tutup di akhirat. Allah ampunkan. Dengan syarat kita tidak menzahirkan maksiat supaya orang lain tak ikut. Kelemahan diri. Minta ampun kepada Allah SWT. Tinggalkan apa yang telah kita lakukan. Itu rahmat yang besar daripada Allah SWT. Kemudian kita terus kepada ayat 285, di mana dalam hadis disebut bahawa dua ayat terakhir ni ataupun ayat-ayat terakhir ni diberikan kepada Nabi semasa baginda Mi'raj, yakni bertemu dengan Allah SWT. Maka ayat ni kita kena dengar betul-betul sebab dia penting sekali, sebab dia diberikan direct oleh Allah SWT kepada Nabi SAW ketika berada di Sidratul Muntaha. Allah. So sekarang ni bila kita baca kan, ayat terakhir surah Al-Baqarah ni, dia dah jadi macam sepatutnya kita tak rasa macam biasa-biasa. Tak. Dia seperti mana solat Allah bagi ketika Nabi naik ke langit, begitu juga Allah bagi keampunan kepada hamba dia yang tidak syirikkan Allah, dan begitu juga Allah bagi ayat penutup pada ayat-ayat penutup pada surah Al-Baqarah ni berdasarkan hadis. Baik. Kita teruskan ya tuan-tuan, puan-puan muslimat dengan ringkas. Okey, insya-Allah. Dan kita teruskan ayat 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat yang sangat menarik, kita hafal dari kecil lagi kita hafal. Jadi amalan orang kita pun memang jadi amalan lah ayat-ayat ni. Jadi Allah kata amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasulullah tu sendiri dah beriman kepada apa yang turunkan kepada Tuhan. Maksudnya Rasulullah sendiri bila dia sampaikan wahyu ni, dia bukan sampai dalam keadaan ragu-ragu. Kita ajar, kita pun tak yakin. Tapi Nabi Muhammad bukan begitu sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya apa yang diturunkan kepada dia. Sebab Nabi itu sebelum dia sampaikan satu perkara, dia sendiri kena percaya. Kita nak sampai kepada orang, kita kena percaya dia datang daripada Allah. Kalau kita pun masih lagi cara ragu-ragu, macam mana orang nak percaya, orang hadapan kita nak percaya. Jadi sebenarnya bukan satu benda yang mudah sebenarnya. Sebab orang kata kepada Nabi gila. Bayangkan sebelum ni orang pergi, kita ada jiran sayang kat kita ni masih baik, tiba-tiba kita beritahu kat jiran kita, aku dah jadi Nabi dah. Dari kecil dia kenal kita, tiba-tiba mengaku jadi Nabi. Bukan suatu benda senang. Orang akan kata kita majnun, orang kata kita gila. Lama-lama kita pun duk terfikir, orang duk kata orang ni kata gila, orang tersana gila, orang mesej kita kata gila, kita pun dia fikir boleh jadi aku gila. Sebab tu Rasulullah sendiri pun bila dia dapat wahyu, dia jumpa Jibril AS di Gua Hira tu, dia balik, dia terkejut. Bukan dia dah update status, dia kata yes aku jadi Nabi. Tak. Dia balik. Dia kata sampai ke rumah, dia kata kepada Khadijah radhiyallahu anha, dia kata zamiluni. Selimut aku. Risau tak? Takut. Jadi maklum wahyu ni bukan satu benda yang mudah.
Kita dulu kena percaya. Orang akan datang kata mahal, orang celik pandai. Kadang-kadang dia ada PhD dan sebagainya. Dia bagi tahu perkara-perkara ni, kita jadi ragu-ragu. Tak senang. Sebab tu, kena doa selalu. Ya Allah, muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Ataupun ya hayu dan ayat ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tafartu ain. Kita minta Allah yang maha berdiri sendiri ni. Yang maha hidup. Apa tu, baikilah segala urusan agama, segala urusan. Jangan kau tinggalkan diriku pada diriku walaupun sekelip mata. Sebab tu kita kena percaya, Rasulullah percaya kepada perkara ini, percaya kepada wahyu Allah SWT ini, apa yang diturunkan kepadanya. Begitulah juga wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman, di mana perkataan mu'minun itu sendiri bermaksud percaya. Mukmin yang sempurna iman dia mesti beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada baginda. Iman kita adalah iman yang sempurna, bukan separuh-separuh. Bayangkan, kita ni orang beriman ni disebut oleh Allah SWT. Ayat ni turun ketika Nabi bertemu dengan Allah. Allah ambil syakna kepada kita. Sedangkan Allah ada banyak lagi makhluk, tapi Allah sibuk dengan urusan dia menjawab doa makhluk-makhluk dia, tapi Allah tak lupa kepada kita makhluk yang kecil ni. So apa lagi kita nak? So Allah kata, ingat aku ingat kau. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Jadi Allah cerita Allah cerita semua dia. Semua beriman. Kita beriman, Nabi beriman, malaikat-malaikat beriman. Semuanya beriman kepada Allah, minta maaf. Orang-orang beriman yang beriman semua kepada Allah, dia beriman kepada malaikat. Dan beriman kepada kitab. Semua ada beriman kepada rasul. Semua ada kaitan dengan wahyu. Jadi bila kita beriman kepada Allah, pemberi wahyu. Kita beriman kepada malaikat yang malaikat Jibril yang menjadi perantara bagi wahyu. Kitab itu berkenaan dengan wahyu Allah SWT, yakni Quran. Dia kata kita beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, maksudnya kita beriman dengan wahyu yang Allah SWT dah datangkan. Dan kita kata lagi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tak bezakan pun seorang pada rasul lain. Jadi semua rasul kita terima. Semua rasul. Walaupun kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW, tapi kita terima semua. Sebab tu kalau orang kata Isa tu anak Tuhan, kita terasa. Kita kata Isa ni mensyirikkan Allah SWT, kita terasa. Bukan kita terasa orang ejek Nabi, kita terasa orang katakan apa yang tak sepatutnya kepada Nabi Isa. Macam orang Yahudi tolak Nabi Isa. Orang Nasrani dia tolak Nabi Muhammad. Kita tak macam tu, kita terima semua tu adalah Nabi orang-orang Islam. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Itu itu sebenarnya yang kita patut lakukan. Apabila kita dengar wahyu bertentangan dengan amalan nenek moyang, kita tinggalkan amalan nenek moyang sebab kita dengar, kita taat. Dan kita cari alasan ni, kita kata tak sebenarnya macam ni, tak sebenarnya, sampai kita risau. Kadang kita lihat ada orang dia cerita kita, dia kata kita bukan senang nak faham Quran ni sebagainya sebab dia risau. Kalau kita faham nanti dia bertentangan dengan amalan dia. Sedangkan kita tak patut risau. Kita kena dengar, kita tak kena banding dengan orang Yahudi. Mereka dengar, mereka ingkar. Sebab Allah cerita berkenaan dengan orang Yahudi ni panjang lebar dalam Al-Quran supaya kita belajar. Jadi bila kita dah ada wahyu, kita dengar taat, dan kita tahu dalam wahyu ni ada perkara-perkara yang kita rasa susah. Sebab tu kalau orang kata orang-orang mukallaf, orang yang diberi bebanan kan. Jadi diberi tanggungjawab tu bukan benda yang sudah, bukan benda yang senang. Jadi kita kena minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang ada tersilap, terlupa, sebagainya. Sebab tu kata ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, keampunanmu wahai Tuhan kami. Kita minta ampun kepada Allah SWT sebab kita banyak dosa. Kita minta ampun kepada Allah SWT sebab kita banyak dosa. Dan kita tahu banyak dosa ni ada pertanggungjawaban. Jadi kita kata wa ilainal masir. Dan kepadamu jugalah tempat kembali. Kita sedar macam mana pun hebat kita, jauhnya kita daripada Allah SWT, kita rasa Allah jauh lagi, kiamat lambat lagi. Tapi lambat laun kita akan mati juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepadanya lah kita kembali. Maka kita kena siasat. Ingat, orang bijak ni orang yang siasat mengingat kematian. Dia kena bersedia dengan amalan baik tu. Bila dah reach 40 semua, Allah ada cerita dalam Quran. Kena ajar kepada Allah Ta'ala supaya ajar kita bersyukur. Syukur tu, dengan syukur tu kita akan jadi orang yang sabar. Sebab kita tahu banyak dah nikmat Allah. Allah ambil sikit-sikit ni,
kita boleh sabar. Ada lagi nikmat lah lain. Dan kita ada anak-anak, kita tak marah sangat anak-anak sebab kita tahu kita syukur Allah bagi kita anak-anak. Itu amanah Allah SWT. Bila kita syukur, kita tak langgar perintah Allah SWT sebab kita tak nak kufur kepada orang yang telah memberi kebaikan kepada kita. Zat yang telah memberi kebaikan takkanlah diberi bunga kita nak balas dengan tuba pula, kata pepatah. Macam tu. Jadi itu kita sedar bahawa kita akan kembali. Dan kepada ayat 286 terus seterusnya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini sebenarnya satu ketenangan yang Allah berikan kepada kita. Satu rahmat, sayangnya Allah SWT kepada kita. Allah kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun apa yang dalam wahyu Allah ni banyak, kena pergi haji dan sebagainya, tapi pergi haji pun jika mampu, zakat pun kalau mampu sebagainya. Dia kata la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak berarti seorang pun melainkan apa yang terdaya oleh dia. Jadi Allah tak beban. Kalau kita ada masalah ke apa COVID-19 ni zaman sekarang, kita diuji kan. Semua manusia diuji, seluruh dunia diuji. Jadi semua sesuai dengan apa yang berdasarkan kapasiti kita. Ada orang boleh terima banyak, ada orang yang tak boleh terima sikit pun tak boleh. Jadi Allah bagi sekadar kemampuan dia. Jadi kita tengok kemampuan diri. Kita tanya diri, apakah usaha kita cukup dengan kebolehan kita atau sebenarnya belum lagi? Kita je rasa kita tak boleh. So kita kena buat sehabis boleh. Berkhidmat untuk masyarakat ini mengikut suasana, zaman dan ikut kemampuan diri kita. Jadi ayat ini berbawa maksud bahawa syariat yang Allah SWT beri pada kita ni semuanya sebenarnya boleh ditanggung manusia. Dia dah pun dah melalui proses zaman yang orang lain dah buat dah benda ni. Kita tinggal seperti roda saja, ikut balik, buat balik. Tinggal nak lalu sahaja. Allah tahu kemampuan kita. Maka Allah bagi kita syariat terakhir ni, syariat yang sangat praktikal. Sesuai, ada sebab di himmah dia, ada maqasid dan sebagainya. Jadi bermaksud tidak ada satu amalan pun agama yang tak boleh dilakukan. Maksud setiap benda yang Allah datangkan ni adalah maslahat kebaikan. Allah suruh buat, ada kebaikan. Allah suruh jauh, ada kebaikan untuk orang yang menjauh ada. Sebab tu kalau sakit tak boleh solat duduk, kita baring. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring. Zakat hanya wajib pada mampu, haji hanya wajib pada orang yang mampu. Macam-macam lagi kemudahan. Dalam musafir rasa puasa bawa kereta ke jauh bawah sangat, pening kepala pun nak buka dahaga, buka puasa tak ada masalah, kena ganti. Jadi semua ini maksudnya apa saja Allah cakap dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW, Allah datangkan Rasul pun bukan malaikat. Allah datangkan Rasul manusia juga supaya kita boleh ikut. Semua ni sebenarnya adalah mudah sangat. Dan yang orang yang seberat ni hanya orang yang tidak beriman. Dia akan rasa semua benda tu berat, semua tak sesuai dengan diri dia. Sebab tu Allah kata laha ma kasabat. Dia dapat pahala kebaikan yang diusahakan. Siapa buat dia dapat pahala. Siapa yang tak buat dia tak dapat apa-apa. Sama juga wa 'alaiha maqtasabat. Dan dia juga tanggung dosa atas apa yang diusahakan. Setiap orang tak tanggung dosa orang lain. Kita ada anak kita kecil lagi, dia tak buat, dia tak sembahyang apa sembahyang, kita tak tanggung dosa dia. Cuma Allah berrahmat tak kira lagi pahala dosa kat dia. Jadi itu sebenarnya manusia akan menanggung dosa daripada amalan keburukan dia lakukan, daripada penggunaan bahasa perkataan iktasabat memberi syarat bahawa dosa itu sebenarnya susah untuk dia buat. Mungkin ada yang rasa kalau tadi Allah guna untuk kebaikan, kasabat ni mudah. Kalau iktasabat ni susah. Maksudnya amat di sini daripada penggunaan perkataan ini ada pandangan mengatakan bahawa perkataan itu menunjukkan bahawa mudah sangat nak buat benda baik. Tapi iktasabat ni susah nak buat. Kita rasa betul ke susah? Ya, sebab fitrah kita baik. Awal-awal kalau kita pergi satu tempat, mak ayah kita dah ajar kita jangan salam dengan perempuan misalnya. Kita pergi satu sekolah yang memang mereka ni sentiasa salam, perempuan lelaki tak ada masalah, bercampur. Hari pertama kedua kita rasa segan lagi. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Akhirnya dia akan jadi sebab dengan dia. Tapi bukan terus kita berubah. Tak. Tapi kalau benda baik, senang kita nak ikut kan. Kita orang solat, kita terus solat. Ada kawan saya dulu, dia tak pernah solat pun. Dia pergi dengan kelingkungan yang solat, dia solat. Dia macam orang lain. Akhirnya dia berubah jadi orang yang lebih baik daripada kita pun. Jadi bila benda yang jahat, dia bukan senang nak berubah. Dia perlahan. Syaitan itu menghasut dari hari ke hari. Bukan sehari dia dah bertukar. Tak. Orang sembah berhala je. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat. Start dia buat berhala bukan dia nak sembah. Dia buat berhala zaman Nabi Nuh untuk apa? Mengingati orang soleh. Pada zaman-zaman itu akhirnya tinggal orang jahil, akhirnya dia sembah.
So take time, zaman berzaman. So kita tak, sebab tu kita sensitif bila berkaitan dengan benda-benda syirik. Asalnya dia orang tak ikut, asalnya sebab lain, tapi lama-lama dia akan masuk dalam kita. Bukan senang nak buat benda tu, benda jahat. Nak rompak yang susah, nak berzina bukan senang. Ada banyak-banyak kena strategi dan sebagainya, nak menyembunyikan dan sebagainya. Dan itu sebenarnya Allah nak bagi tahu bahawa sebenarnya dosa ni kita, satu lagi dia juga bermaksud bahawa kalau kita buat dosa maka kita akan dapat susah. Allah bagi peringatan kepada kita dengan bagi musibah. Maka kalau ada musibah yang Allah bagi, maka fikirkan kalau ada kesalahan yang telah kita buat. Kemudian kita doa lagi pada Allah SWT. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Wahai Tuhan kami, jangan kau kira kami salah jika kami lupa. Allah ajar kita minta taufik, Allah ajar kita minta doa, Allah ajar kita, akhirnya Allah ajar kita janganlah kira kesalahan kami ini kalau kita lupa. Manusia tu kan mudah lupa. Anas tu sendiri bermaksud lupa. Sebab kadang-kadang kita lakukan suatu dosa kerana kita terlupa. Kita benar-benar terlupa. Bukan buat lupa. Sebagai contoh, kita solat 4 rakaat, kita buat 3 rakaat. Yang itu juga dikira dalam ayat ini. Jadi jangan kira lagi dosa kami kalau kami buat dengan sengaja. Sebab dalam hadis Nabi SAW terjemah perkataan nasina dengan maksud sengaja. Atau dia juga boleh membawa maksud daripada lafaz terjemahan ayat ni terlupa. Terlupa di sini bukan maksudnya dia terlupa saja, dia terlupa kepada Allah SWT pun boleh jadi begitu. Orang bila buat dosa kan iman tak ada, mana ingat Allah SWT. Jadi kita mudah-mudahan itu juga termasuk terlupa, dan mudah-mudahan itu Allah ampunkan. Sebab Allah kata au akhtana, Allah ajar, atau kami tersalah. Kadang-kadang kita lakukan dosa sebab apa? Kita tersalah. Tak sengaja nak tentang Allah tapi tersalah juga. Jadi jangan kita bagi alasan sebab kita tak tahu. Sebab semua orang kena belajar agama. Tapi kita buat kesilapan. Setiap Bani Adam tu buat salah. Setiap Bani Adam tu buat salah. Tapi Allah ampunkan dosa orang yang nak bertaubat. Lagi ayat Allah Taala yang benar-benar. Kata kalau nak bincang ayat ni tak habis. Allah kata Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, jangan kau beban kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang kau telah beban kepada orang terdahulu daripada kami. Jangan pikul pada kami ya Allah bebanan agama. Mudahkan agama kami, bagi tauhid pada kami. Kita minta supaya agama ni tak susahkan kita. Sebab Bani Israel ni dia orang menyusahkan agama. Syariat mereka berat sekali. Tapi Allah kabulkan untuk umat Nabi Muhammad. Allah mudah. Allah bagi banyak makanan yang halal. Ada sikit-sikit saja yang haram. Allah tak beratkan bab-bab tuharan semua. Allah tak beratkan. Tapi manusia yang beratkan. Kita tanya ada anjing nitah ke apa semua. Sedangkan kalau benda tak nampak, tak perlu tanya. Kerana Allah kata Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, jangan engkau pikul kepada kami apa yang tidak daya kami memikulnya. Sebelum ni tentang bebanan syariat agama. Sekarang kita kira pula tentang apa Allah ajar. Jangan beban ujian. Jangan minta jadi orang yang sabar. Jangan minta. Nanti Allah minta jadi orang sabar, Allah uji kita. Kita minta jadi orang yang diredai, bersyukur. Allah bagi kekuatan kita. Kita minta Allah jangan uji kita. Dalam bebanan yang tak sanggup kita tanggung. Macam sakit, kanser dan sebagainya. Hutang, anak degil, macam-macam lagi. Kita minta. Dan kita minta Allah maafkan kita. Wa'fu anna. Lafaz wa'fu anna ni maksudnya jangan hukum kita dalam bebanan agama lah. Afu ni adalah memaafkan seorang kerana rasa sayang. Dan kita kata kepada Allah kan, kita kata afwan kan kat orang kan. Kat orang kita bila kita buat salah ataupun kita kata orang kata terima kasih, kita kata afwan sebab tak cukup pertolongan kita kepada dia. Jadi kerana kau sayang kepada kami ya Allah, maka maafkanlah kami kalau ada syariat agama yang tak dapat kami penuhi. Sebab tu ada dalam hadis lebih kurang maksud dia, apabila aku perintahkan satu perkara, kata Rasulullah SAW, ikutlah semampumu. Apabila aku berlarang satu perkara, maka tinggalkan terus. So kita minta Allah, wa'fu'ana ya Allah, aku lemah. Ada sahaja yang kurang ya Allah. Dalam solat tu fikirkan kering. Dan macam-macam dengan benda tak masak lagi, anak tak habis sekolah lagi, macam-macam. Waghfir lana. Jangan hukum kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Warhamna, bagi rahmat. Bagi rahmat pada kami dengan bagi kau taufik. Supaya kami boleh jalan segala suruhan kau. Tinggal segala larangan kau. Kasihanilah kami ya Allah. Jangan bagi ujian yang kami tak mampu tanggung. Jangan uji kami langsung ya Allah. Jangan ya Allah. Anta maulana. Engkaulah pertolongan daripada kami. Kami buat baik ni bukan sebab kemampuan kami. La haula wala quwata illa billah. Kami berjaya ni bukanlah kerana kami, tapi semuanya hasil kurniaanmu, rahmatmu ya Allah. Bagi izin kepada kami.
yang lindung kami selesai masalah, semua Allah SWT. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolong kami untuk capai kemenangan terhadap kaum-kaum orang kafir. Ya Allah, bantu kami tegakkan agama-Mu ya Allah. Macam-macam dugaan pada zaman dulu, zaman ni. Kalau orang Islam sih tentang kita. Nak tentang sunnah, orang kata kita pemecah belah masyarakat dan sebagainya. Susah. Kita sebar dakwah, orang tak suka. Sampai mungkin ada tahap, ada orang kena, zaman Nabi misalnya, kena perang dengan orang kafir. Jadi kita perlukan nasrun daripada Allah. Nasrun dia makna pertolongan yang sangat besar. Hanya Allah SWT yang boleh membantu kita. Seperti mana yang telah diajar ketika cerita berkenaan dengan tentera Talut semasa hendak melawan tentera Jalut. Wallahu a'lam. Suatu perkara yang sangat mahal dalam perbincangan kita berkenaan doa ini. Penutup dalam surah Al-Baqarah ni Allah cerita macam-macam syariat Allah bagi tahu pasal haji sebagainya. Allah tutup dengan cantik sekali. Start Allah cerita dengan takwa, habis pun dengan Allah cerita dengan beriman, semua ciri-ciri orang beriman, habis pun Allah cerita begitu juga. Ciri-ciri orang beriman, orang yang percaya pada kitab dan sebagainya. Sebab tu Al-Biqai dia menilai ayat ini sebagai penutup surah Al-Baqarah yang sangat serasi dengan pembukaannya. Di sana pada pembukaan diuraikan sifat-sifat orang mukmin yang percaya kepada kitab yang tidak mengandung sedikit keraguan pun. Maka di sini pun dia tutup dengan pernyataan percaya kepada apa yang diturunkan Allah setelah menjelaskan soal nafkah yang juga merupakan uraian awal surah ini dalam bentuk yang serasi dan berkaitan erat dengan tuntutan perintah dan larangannya. Serta pengungkapan sifat-sifat terpuji bagi hamba-hambanya terutama Rasulullah SAW. Dari sini terlihat penutup ayat ini berbicara tentang keimanan Rasul dan pengikut-pengikut beliau yang menyangkut kitab yang diturunkan kepada beliau dan kitab-kitab sebelumnya serta seluruh Nabi dan Rasul dan menghuraikan pula ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan ketundukan, kekhusyukan mereka. Dalam penutup ayat ini seakan-akan ada yang bertanya, kini berakhir sudah uraian surah ini, maka bagaimanakah sikap-sikap orang yang kitab ini diturunkan kepada mereka? Jawabnya adalah Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Syekh Qutb pula dalam tafsir dia juga uraikan bahawa kedua ayat ini terakhir ini merupakan penutup surah Al-Baqarah dan berkaitan sangat erat dengan awalnya sekaligus merupakan kesimpulan dari uraian surah ini. Pembukaan surah ini tulisnya menyatakan itulah kitab, tak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, itu mereka yang beriman pada yang ghaib, yang melaksanakan solat secara berkesinambungan dan sempurna, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada yang telah diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan sebelummu, serta tentang kehidupan akhirat mereka yakin. Selanjutnya celah-celah uraiannya, persoalan-persoalan di atas selalu diceritakan, selalu disebut khususnya menyangkut hakikat keimanan terhadap para rasul, maka penutupnya membicarakan hal yang sama. Kata penulis tafsir Misbah, surah ini mengandungi kewajipan-kewajipan terhadap umat Islam serta ketentuan syariat menyangkut pelbagai aspek kehidupan. Terdapat juga uraian yang cukup banyak tentang pembangkangan Bani Israel terhadap tugas-tugas yang dibeban kepada mereka. Nah, akhir surah ini menjelaskan kepada kita batas memisah antara pelaksanaan kewajipan dan pembangkangan terhadap kewajipan sambil membuktikan bahawa Allah tidak bermaksud membebani umat atau memberatkannya. Tidak juga pilih kasih sebagaimana diakui oleh Bani Israel, dan pada saat yang sama dia tidak membiarkan mereka dalam kesia-siaan dan kehampaan. Allah tak bebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, kemampuan dia. Dia dapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan dia dapat seksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Jadi kita dapat lihat bahawa ini sebenarnya adalah pertolongan, perlindungan oleh Allah SWT kepada kita. Dan kita minta Allah tolong kita daripada orang kafir yang sentiasa menimbulkan keraguan terhadap orang Islam. Dan demikian penutup surah Al-Baqarah. Dia kata siapa yang baca dua ayat, Rasulullah kata siapa yang membaca dua ayat terakhir di malam hari, maka kedua-dua ayat itu dapat mencukupi melindunginya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan pengarang kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam. Jadi sebelum kita tutup sebenarnya kita nak ambil sedikit pandangan ulama berkenaan tiga perkara yang kita minta dalam doa ini. Di mana Allah SWT di mana para ulama mengatakan bahawa manusia ni sebenarnya yang buat dosa ni dia perlukan pada tiga perkara. Yang dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ni. Pertama ialah berharap agar Allah SWT mengampuni dosa dan kesalahan yang terjadi antara dirinya dengan Allah SWT. Jadi penggunaan kalimah bermaksud wa'fu anna, bermaksud maafkan dosa kami. Yang kedua dia berharap agar Allah SWT tak nampakkan kesalahan tersebut di hadapan manusia. Tutup ayat dia. Dengan kata lain agar Allah SWT menutupnya daripada pengetahuan manusia.
Sebab dia ada perkataan daripada wafilana yang kita katakan tadi, ampun dosa berasal daripada kalimah wafara yang maksudnya menutup. Bermaksud bukan sekadar minta Allah ampun, tapi tutup dosa dan aib kita. Tutup buku lah, jangan hukum, jangan hisap lah ya Allah, habis kat sini je lah. Kita katakan, kita selalu kata kat orang, habis kat sini sudahlah, jangan cerita kat orang. Ayat yang ketiga, apa yang kita perlukan untuk orang yang buat dosa, kita pun banyak dosa. Saya paling banyak dosa. Berharap supaya agar Allah SWT jaga, lindungi, sehingga dia tak kembali pada kesalahan yang pernah dilakukannya. Itu warhamna. Kita rahmat Allah, kalau tak ada kemampuan daripada Allah SWT, kita akan kembali kepada kejahatan. Kalau tak ada, mayum sikuhunna ila rahman. Siapa yang tahan burung-burung jadi jatuh, melainkan kalau tidak ar-Rahman. Siapa yang tahan kita jatuh, kalau tidak kerana Allah SWT. Dan kita benar-benar mengharapkan perkara-perkara ini. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun memulakan perjalanan kita dalam surah Quran ini daripada surah Al-Fatihah sampailah penghujung ayat surah Al-Baqarah. Dan kita sangat-sangat bersyukur kerana Allah memberi keizinan. Ini bukan kerana kemampuan kita, tidak. Tidak sama sekali dengan kesibukan kita. Pagi tadi tak dapat jumpa macam-macam urusan dengan emosi yang terganggu dan sebagainya. Masalah keuangan dan apa sahaja. Dia tak memungkinkan kita untuk melakukan perkara ini melainkan dengan izin Allah. Saya bersyukur sebab Allah beri kekuatan untuk kita bersama-sama. Sebab ini sebenarnya bukan nak menunjukkan bahawa saya ini lebih pandai daripada orang lain. Tidak. Sekadar untuk berkongsi-kongsi pesanan Allah SWT. Dan mudah-mudahan kalau saya mati, bila-bila masa Allah boleh tarik, adalah sekurang-kurangnya sedikit peninggalan yang boleh kita jadikan kenang-kenangan. Sebagai yang kata, membantu saya kelaklah di akhirat. Mudah-mudahan Allah bagi kita keikhlasan. Dan doalah mudah-mudahan kalau Allah panjangkan umur, bagi rezeki, kita habiskan dalam 9-10 tahun pun tak apa, untuk kita habiskan perbincangan kita setiap satu dan ahad dengan izin Allah Ta'ala untuk pada ayat-ayat seterusnya dari surah Ali Imran. Dan dalam kita nak tutup surah Al-Baqarah ni, Allah SWT cerita berkenaan dengan takwa. Keimanan kita, semua itu adalah bertakwa. Takwa itu ciri orang takwa, solat, bagi zakat dan sebagainya, percaya kepada malaikat, percaya pada ayat kitab. Dan kita, apa saja yang Allah bagi syariat ni ada keringanan dia untuk maslahat manusia. Dan Allah tak akhirnya Allah kata Allah tak bebani manusia ini, umat Nabi Muhammad ni, dengan sesuatu yang dia tak mampu hadapi. Setiap apa yang Allah beri kepada manusia itu sesuai. Tinggal kita nak minta kepada Allah kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah SWT dan jauhi larangan dia. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih kerana sudi mendengar atas masa-masa yang Tuan berikan untuk mendengar perbincangan kita ini. Seperti mana biasa, kalau ada kata-kata yang terbelit, kata-kata yang menimbulkan kekeliruan yang tersalah, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat semua. Tinggalkan mana yang tersalah, ambil mana yang betul, yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Dan saya manusia yang penuh dengan kesilapan. Dan kita insya-Allah kita akan menghadapi bulan Ramadan dan beberapa hari ini. Selamat menyambut bulan Ramadan, selamat beribadah. Kita bertaubat kepada Allah SWT, tinggalkan mana yang salah. Dan banyakkan, rapatkan diri dengan akrabkan diri Al-Quran. Antaranya ialah dengan tadabbur Al-Quran ni, tadarus, tadabbur dan sebagainya. Wallahu a'lam. Demikian saja pertemuan kita. Jangan lupa tolong sharekan macam mana kalau tuan-tuan boleh download apa, tuan-tuan boleh buat, simpan, sebar kepada orang, buatlah apa sahaja. Sebab semua ini, ilmu ini semua datang daripada Allah SWT. Kita hanya berkongsi-kongsi sahaja. Wallahu a'lam. Kita tutup dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT.